warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Malam ni tuan-tuan, topik hangat kita ialah berhubung dengan skandal COVID-19 kerajaan Midin tuan-tuan. Hari ini semakin lama semakin terbongkar tuan-tuan. Bukan hanya cerita berkaitan dengan jana wibawa yang melibatkan berbilion ringgit duit rakyat disamun tuan-tuan dengan pengagihan projek-projek secara direct nego kepada kroni-kroni Bersatu ataupun kroni-kroni Muhyiddin Yassin. Namun sekarang ini semakin rancak dan semakin hangat skandal yang kita hari ini tular ialah berhubung dengan pelbagai pembelian ketika zaman COVID-19. Antaranya ialah tentang pembelian ventilator. Ventilator pembelian hanya menggunakan WhatsApp ya tuan-tuan. Cuba bayangkan beli WhatsApp kos melibatkan lebih kurang 15 juta ringgit. Beli ventilator ni menggunakan WhatsApp saja. Dan paling mengejutkan, orang yang selama hari ni duk petikai kerajaan tu ke petikai kerajaan ni, pegawai dia, pegawai kepada Wee Ka Siong, Mr. Wong, terlibat secara langsung dalam pembelian melalui WhatsApp ni saudara. Kita boleh tengok terang-terang hari ni sudah terbongkar rakaman perbualan di antara Mr. Wong dengan mereka-mereka yang berada di Pharma Niaga. Pharma Niaga. Dan ini amat mengejutkan kerana selama hari ini Presiden MCA ini begitu lantang mempertikaikan itu, mempertikaikan ini. Hari ini kita nak dengar pula dia menjawab bagi pihak pegawai dia, Mr. Wong. Saya tak fikir Mr. Wong ni bertindak tanpa melalui menteri dia ketika itu, iaitu Dr. Wee Ka Siong. Jadi saya harap Dr. Wee selain daripada meminta jawapan daripada kerajaan berulang kali seolah-olah macam dia bukan dalam kerajaan, kita harap kali ini beliau serius dalam soal menjawab, kerana rakyat nak tahu adakah ahli parlimen daripada Barisan Nasional ini juga terlibat dalam skandal-skandal yang mana nama pegawai dia Mr. Wong ini telah dibangkitkan kerana pembelian ventilator yang bernilai 15 juta ringgit menggunakan WhatsApp saja. Ini belum lagi tentang skandal. Ada skandal lain ialah skandal integrasi data dan sistem temu janji. Ini lagi banyak tuan-tuan, 70 juta ringgit saudara. Projek ni kalau nak diikutkan tak sampai pun 100,000 boleh disiapkan. Tapi dia orang markup sampai 70 juta saudara. Belum lagi cerita tentang skandal ambulans. 500 ambulans bernilai 300 juta ringgit telah dibeli zaman Muhyiddin Yassin. Dr. Zul, bekas Menteri Kesihatan sebelum ni, zaman Mahathir punya Menteri Kesihatan, pernah bertanya berkaitan dengan perkara ini. Banyak lagi tuan-tuan, termasuklah orang yang paling bersih di Malaysia ni, Khairi Jamaluddin juga juga terpalit dengan skandal aplikasi MySejahtera dan juga MyTrace di bawah kendalian beliau. Ini juga saya rasa sehingga hari ini belum lagi dijawab dengan terang dan jelas. MyTrace ni tuan-tuan bernilai 7.7 juta ringgit. MySejahtera berapa puluh juta 70 juta juga. MySejahtera pun 70 juta. Jadi sama dengan integrasi data tadi itulah Okey. Kemudian belum lagi kita masuk bab skandal vaksin, pembaziran vaksin yang kita semua tahu tak sepatutnya dibeli. Ada vaksin yang luput tarikh Bila kita bangkit benda ni, dia saman kita. Tuan-tuan, benda ni semua alhamdulillah
Alhamdulillah, kerana benda ni semua akan membantu saya dalam kes saman saya. Saya disaman oleh Khairi Jamaluddin. InsyaAllah. Ini tak lama lagi. Jadi malam ni saudara, kita nak ulas perkara-perkara ini. Sesiapa yang ada sebarang persoalan, bolehlah bangkitkan soalan itu di talian 0194819495, 0194819495. Silakan. Zaman Muhyiddin, kita faham beliau gantung parlimen ni mungkin disebabkan benda-benda macam ni tu. Bermakna boleh ada, dia ada dua sebab kenapa dia menggantung parlimen. Pertama, nak memastikan kedudukan dia sebagai Perdana Menteri tidak diganggu gugat, kerana beliau hanya diangkat menjadi Perdana Menteri dengan sokongan 114 kursi, 114 MP, kan? Kalau 3 orang tarik diri, maka terlingkuplah dia, kan? Jadi itu sebab bila dia dapat kesan bahawa ada di antara MP-MP daripada UMNO sudah mula tidak berpuas hati dengan dia, dia cuba menggunakan helah untuk menunjukkan COVID ni bahaya, dan akhirnya apa yang berlaku, dia telah daruratkan satu negara. Dia sudah lockdownkan negara dan didaruratkan satu negara. Nak daruratkan parlimen saja bagi mencegah undi tak percaya ke atas diri dia nampak sangat, betul tak? Didaruratkan satu negara sehinggakan negeri Perlis yang angka COVID ni begitu rendah pun didaruratkan sama. Ini pertama. Yang keduanya, bila darurat ini, mereka boleh membelanjakan duit negara ni tanpa perlu dibawa untuk kelulusan di parlimen. Dia memang boleh, dia boleh belanja. Jadi ini membolehkan mereka berbelanja sesuka hati dia, seolah-olah macam duit ni duit mak bapak dia, ini yang paling bahaya sekali. Itu sebab zaman pemerintahan Muhyiddin, hutang negara ni bertambah berlipat kali ganda. Duit tak ada, tapi dia tetap nak berbelanja. Duit tak ada, dia tetap nak memberikan direct nego kepada kroni-kroni dia. Duit tak ada, dia tetap nak beli tu beli ni, walaupun barang-barang yang dia beli ni ada yang boleh pakai, tapi banyak yang tak boleh pakai pun ada juga. Jadi banyak kesan selepas mereka jatuh, baru kita tahu bahawa ventilator yang mereka pesan tak boleh digunakan. Bukan setakat tak boleh digunakan, nak tukar balik pun tak boleh. Ada yang pesan pakai WhatsApp je, tidak ada purchase order, tidak ada LA yang keluar, ataupun LO yang keluar, tak ada. Ada je yang macam tu. Inilah masalah dia. Okey? Gitu. Sekarang kan PMS memerintah tu kan. Ya. Mungkin PMS boleh ambil tindakan ke atas apa yang berlaku sebelum. Kita harapkan supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membiarkan pihak SPRM menyiasat kes ini. Kita tak perlu takut kalau orang kata kita ni, kata orang tu melakukan pendawan politik ke ataupun pendawan terpilih ke. Bagi saya, kalau misalnya benar mereka ni memang sapu bersih, memang dia orang ni bukan bersih, tapi mereka sapu bersih duit rakyat, dengan menggunakan darurat, dengan menggunakan pelbagai alasan-alasan untuk menghalalkan tindakan dia. Kita tak boleh biarkan mereka ni lepas begitu semata-mata kerana mereka orang politik, semata-mata mereka ni musuh politik kita, maka kita perlu lepaskan. Itu pun tidak adil kepada rakyat. Rakyat sudah pastilah kalau hari ini rakyat ada di antara orang-orang Melayu ni mempercayai fitnah mereka bahawa BN rasuah, BN korup dan sebagainya. Maka dah tiba masanya siapa sebenarnya yang korup ini dipertonjolkan kepada rakyat. Jadi kalau misalnya mereka ni tak diambil tindakan semata-mata kerana mereka ni pembangkang, semata-mata kerana mereka ni musuh kita, dan kalau kita ambil tindakan pada mereka, kita dilihat seolah-olah membalas dendam, kita dilihat seolah-olah macam melakukan penawaan terpilih. Jadi ini tak betul.
So kita tak boleh membiarkan benda tu mereka ni lepas. Dan kalau kita tengok keangkuhan mereka, cara mereka, seolah-olah macam mereka ni tak ada salah langsung, seolah-olah macam mereka ni terlalu bersih. Jadi mereka perlu dihadapkan ke muka pengadilan, mereka perlu dibicarakan supaya rakyat tahu apa yang berlaku zaman pemerintahan mereka, terutamanya dalam pembelian perkara-perkara yang berkaitan dengan COVID ni. Bukan satu benda yang murah. Contohnya perolehan vaksin dan logistik vaksin ni, dia menelan belanja 3.5 bilion ringgit, 3,500 juta ringgit. Sewaan dan utility 333 juta. Perkakasan bekalan pakai habis, disposable ni, dan pelaksanaan pemberian vaksin 260 juta ringgit. Pembersihan dan sanitasi, ni yang ramai orang ni. Ini pun berpuluh juta ni. Sagu hati sukarelawan bukan kesihatan pun berpuluh juta melibatkan. Integrasi data dan sistem temujanji macam yang tadi tu, yang KJM itu 70 juta. Program community outreach, kemudian sagu hati sukarelawan, surveillance pasca imunisasi, ada juga ni. Penyumber luaran pengamal perubatan swasta pun ada yang melibatkan 210 juta ringgit. Kontingensi dan dua jangka 110 juta ringgit. So benda-benda ni kita perlu benarkan SPRM siasat dengan sedalam-dalamnya, supaya rakyat tahu siapa sebenarnya yang korup, siapa yang kurang. Tak boleh dilepaskan juga. Sebarang usaha mengelakkan daripada benda ni dibicarakan, sama seolah mengkhianati rakyat. Rakyat perlu tahu apa yang diorang nak buat ketika mereka berada dalam kerajaan. Jangan ingat puak-puak bersatu, puak-puak PAS ni bersih. Tak semuanya bersih. Banyak yang sapu bersih. Itu sebab dari segi kestabilan memang dia orang stabil, duit banyak. Memanglah stabil, dia orang boleh bagi duit pada pengundi direct. Okey.